Pelajar tahfiz masing-masing berdepan 3 pertuduhan di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu pada Isnin 11 November kerana melakukan amang seksual terhadap 2 kanak-kanak di asrama madrasah. Seorang bapa 2 anak berdepan hukuman penjara 20 tahun selepas dihadapkan ke Mahkamah Session Aikroh hari ini atas pertuduhan melakukan amang seksual Seorang fizikal. pembantu kedai makan dihadapkan ke Mahkamah Session atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang remaja perempuan. Pengatua sebuah sekolah menangis dan terpaksa ditenangkan isterinya selepas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal ke atas 4 pelajar termasuk seorang murid sekolah rendah tahun hukuman lalu. penjara 8 tahun dan 2 sebatan kerana melakukan amang seksual. 2 saudara lelaki hanya mampu menangis di Mahkamah Session Aikroh hari ini selepas masing-masing didakwa merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang gadis berusia 15 tahun. 2 minggu lalu didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 pelajar lelaki yang berusia 10 dan 13 tahun. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Sihat? Okey, cikgu harap semua pelajar-pelajar sihat. Okey. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Kalau minggu lepas kita dah belajar dengan Cikgu Nick pendidikan jasmani. Okey. Tapi pada hari ini kita akan masuk kepada pendidikan kesihatan. Okey, kita akan belajar unit 1 yang bertajuk pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Years, okey. Dan kita akan pergi kepada tajuk 1.0 iaitu kesihatan diri dan reproduktif. Okey, anda semua bolehlah buka buku teks pada halaman 118. Okey, jadi tadi cikgu dah tunjukkan video berkaitan dengan tajuk ini yang mana ianya berkait rapat dengan kes-kes jenayah yang dilakukan iaitu amang seksual fizikal terhadap lelaki dan perempuan. Okey, bukan sahaja perempuan yang terlibat dalam amang seksual ni tetapi lelaki pun turut serta terlibat dalam kes jenayah ini. Okey, kenapa kita perlu belajar mengenai kesihatan diri dan reproduktif ini? Okey, kenapa? Nah, ini adalah kerana ianya untuk mendidik kita supaya mengetahui hak-hak kesihatan reproduktif dan seksual untuk mencapai taraf kesihatan yang lebih optimum, hidup bebas dan selamat. Artinya hidup bebas ni tidak terkongkong lah, tetapi tidak terkongkong pun masih dalam keadaan yang selamat. Okey, tidak terlibat dalam jenayah-jenayah walaupun ia tidak terkongkong. Okey, contohnya jika ada sesiapa yang mengacau awak lah, okey. So kita akan tahulah bagaimana cara untuk kita menangani perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, bagaimana cara awak bertindak. Okey. Seterusnya kita pergi kepada definisi kepada hak kesihatan reproduktif dan seksual. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 120. Okey, kesihatan reproduktif bermaksud keadaan individu yang sihat fizikal, mental dan sosial serta bebas daripada penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduktif. Okey, cikgu nak tanya, anda semua tahu tak apa itu sistem reproduktif? Mesti dah tahu kan sebab dah tingkatan 5 kan? So mesti tahu apa itu sistem reproduktif. Okey. Terdapat beberapa, tapi sebenarnya terdapat banyaklah penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduktif ini seperti HIV, cervix, polycystic ovary syndrome dan juga apa lagi? Banyaklah. Okey, so kalau awak
Jadi kita hendaklah menjaga kesihatan reproduktif kita agar kita terhindar daripada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti AIDS dan semuanya tadi tu. Okey. Seterusnya kita lihat pada hak untuk pendidikan reproduktif dan seksual. Okey, yang pertama iaitu remaja harus dibimbing cara mengamalkan gaya hidup yang selamat dan sihat dari segi jasmani, emosi, mental, rohani dan sosial. Okey. Awak semua perlu dibimbing agar tidak terjebak dengan jenayah yang berkaitan dengan seksual supaya awak semua dapat hidup dengan selamat dan sihat. Okey, yang kedua iaitu sesuatu yang perlu dipelajari demi kesejahteraan keluarga. Okey, hak untuk pendidikan reproduktif dan seksual ini perlu dipelajari, sangat penting agar kita dengan keluarga kita hidup dengan aman, bebas daripada terlibat daripada sebarang jenayah yang berkaitan dengan seksual dan sebagainya. Okey, yang ketiga, satu proses pembelajaran sepanjang hayat merangkumi aspek biologikal, sosio-budaya dan psikologikal. Okey. Apabila awak semua belajar berkaitan dengan reproduktif dan seksual inilah, okey, ini adalah satu proses pembelajaran kamu bukan sahaja untuk subjek PK, subjek pendidikan kesihatan ni, tetapi merangkumi semua aspek. Okey, bila awak dah dewasa nanti. Okey, awak tahulah bagaimana cara awak melindungi diri awak daripada gangguan-gangguan seksual. Okey, yang keempat iaitu mengamalkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan demi mengukuhkan institusi kekeluargaan. Okey, artinya tak kisahlah awak berada di mana, awak masuk universiti ke, awak berada dekat halayak ramai, okey, tingkah laku awak sentiasa baik. Itulah pentingnya awak kena belajar pendidikan reproduktif dan seksual ini. Kita pergi kepada contoh, okey, pada muka surat 121 iaitu contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual. Okey, di sini ada 3 contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual. Antaranya yang pertama ialah hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan. Okey, yang pertama, poin yang pertama untuk hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya serta mengenakan hukuman kepada manusia yang bersalah demi memastikan kita dapat hidup dengan bebas dan selamat. Okey, apabila ada yang bersalah sudah pasti, sudah pasti kita akan menghukum kepada yang bersalah. Bukannya kita menghukum kepada orang yang tidak bersalah. Okey, itu adalah namanya hak untuk hidup, hak untuk bebas. Okey. Bebas tu bukan erti kita bebas untuk menghukum. Okey, tapi kita adalah berhak. Okey, kita boleh menghukum kepada mereka yang memang bersalah. Okey. Okey. Dan yang kedua iaitu konsep persamaan hak perlu diamalkan daripada kehidupan manusia yang terdiri daripada pelbagai etnik, bangsa dan keturunan. Okey, persamaan hak ni maksudnya hak masing-masing kita perlu amalkan. Okey, yang ketiga iaitu kita berhak untuk hidup aman, damai dan bergerak bebas. Okey, kita lihat kepada contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual yang kedua iaitu hak untuk kesamaan gender dan tidak mendiskriminasi. Gender ni maksudnya jantina lah. Okey,
Yang pertama, wanita dan lelaki diberi peluang yang sama untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, contohnya sekarang ni lelaki bukan harus. Okey, sekarang ni pada zaman sekarang ni kita boleh lihat lelaki pun dah mula untuk melakukan kerja perempuan. Begitu juga dengan wanita lah, wanita bukan perempuan. Okey, wanita pun boleh buat kerja lelaki. Okey, contohnya macam bahagian memasak selalunya perempuan kan. Okey, perempuan yang akan ambil alih. Tetapi pada zaman sekarang ni, okey, chef pun banyak terdiri daripada lelaki. Okey, begitu juga dengan bahagian mekanik, okey, engineering, semua tu perempuan pun bolehlah telah berkelayakan untuk mengikuti untuk menjadi ahli-ahli mekanik dan sebagainya. Okey, yang ketiga, maafkan cikgu. Wanita hari ini diberi peluang menceburi diri dalam pelbagai bidang seperti korporat, keusahawanan, kejuruteraan dan pertahanan setaraf dengan kaum lelaki. Macam yang cikgu cakap tadilah, sekarang peluang pun terbuka kepada wanita bukan sahaja untuk lelaki. Okey, macam mekanik, perempuan pun dah boleh sertai, boleh jadi jurutera, okey, dan sebagainya. Contoh hak yang ketiga iaitu hak untuk bebas daripada penyiksaan, kekejaman dan menghukum. Okey. Yang pertama, seorang pesalah perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan mengikuti lunas undang-undang. Okey, contohnya kalau dia membunuh, buat jenayah, so hukuman tu kenalah setimpal kan. Okey, perlulah setimpal dengan kesalahannya. Yang kedua, dari segi agama dan kepercayaan, setiap kaum berhak untuk mengamalkan cara hidup masing-masing berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Mereka tidak dibenarkan melakukan sebarang bentuk penyiksaan, kekejaman atau menghukum sesuatu kaum hanya kerana perbezaan bangsa, budaya dan warna kulit. Okey, kita hidup di Malaysia ni, kita amalkan demokrasi. So setiap agama dan kepercayaan berhak untuk mengamalkan kehidupan masing-masing. Okey, berdasarkan peraturan lah. Okey, tidak ada agama yang tidak mempunyai peraturan. So kita perlu ikutlah apa agama kita amalkan supaya kita pun tidak terjerumus dengan jenayah. Okey, jenayah yang berbahaya. Memanglah jenayah memang berbahaya. Okey, kita lihat kepada muka surat 122 iaitu kepentingan mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual. Okey, yang pertama, hak daripada perspektif individu. Okey, yang pertama, remaja perlu melindungi diri mereka daripada menjadi mangsa penderaan seksual. Mereka perlu tahu batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Okey, ini adalah sangat penting. Okey, kerana zaman sekarang ni kalau kita lihat pun remaja leka dalam pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Tak salah untuk berkomunikasi, tetapi kita kena tahulah batas-batas. Okey. Tak perlulah nak bergurau sampai sentuh-sentuh semua tu, tak perlu. Okey, sebab kita takut jika kita leka nanti lelaki akan mengambil kesempatan terhadap kita. Okey, kita takut akan berlakunya penderaan, okey, dan juga itulah seksual semua tu. Okey. Yang kedua, remaja perlu menjadi individu yang berpengetahuan tentang reproduktif dan seksual. Okey, jika kita sayang dengan diri kita, okey, kita akan sentiasa berjaga-jaga untuk melindungi diri kita daripada
terjerumus, terjerumus ataupun diganggu oleh mereka-mereka, mereka-mereka yang tidak dikenali. Yang ketiga, remaja berhak mendapatkan maklumat dan perkhidmatan kesihatan untuk meningkatkan tahap kesihatan, tahap kesihatan yang mana apabila awak semua mencapai dalam kategori remaja, awak sepatutnya perlu tahu dan mengambil tahu akan kesihatan reproduktif anda sama ada normal ataupun tidak. Jika terdapat sebarang masalah, bolehlah terus berjumpa kepada pakar kesihatan. Itu bagi hak daripada perspektif individu. Kita lihat kepentingan mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual daripada perspektif keluarga pula. Yang pertama, remaja berhak mendapat bimbingan daripada ibu bapa dalam kesihatan reproduktif mereka. Kadang-kadang anak-anak ni dia stres, stres sebab tak ada dapat bimbingan daripada ibu bapa. So dia akan memilih jalan untuk melakukan perkara-perkara yang negatif lah. Seperti melakukan jenayah, pergaulan bebas, terlibat dalam dadah, merokok dan sebagainya. Jadi ibu bapa pun perlulah memainkan peranan yang penting. Tetap sentiasa berada di sisi kita agar kita rasa tidak stres. Jika ada masalah kita boleh share. Yang kedua iaitu remaja perlu diberikan pengetahuan tentang sentuhan selamat dan tidak selamat. Dalam anggota badan ni kita perlu tahulah mana-mana yang boleh macam ahli keluarga kita sentuh. Contohlah macam kita boleh bersalaman dengan ibu ayah, bersentuhan tangan boleh. Tapi untuk anggota-anggota yang lain tu kita perlu tahulah mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Yang ketiga, remaja perlu lebih terbuka untuk berkongsi masalah dengan keluarga. Ini cikgu minta tolong sangat-sangat. Cikgu nak sarankan lah, cikgu nak nasihatkan jika ada sebarang masalah, tolonglah share kepada keluarga kita. Sebab kalau kita simpan, kita dendam lama-lama, kita simpan, kita dendam, maafkan cikgu. Jika kita simpan, kita pendam lama-lama, nanti kita boleh stres. Sebab itulah jika kita stres, kita boleh ambil keputusan untuk melakukan jenayah, benda-benda yang tidak baik. Yang paling bahaya sekali, boleh sampai bunuh diri. Itu yang paling kita risau. Jadi jika ada sebarang masalah, masalah yang memang berat, anda semua tolong share kepada ahli keluarga. Seterusnya kita lihat kepada hak daripada perspektif masyarakat. Yang pertama, remaja perlu dilindungi daripada terjebak daripada gejala sosial. Yang kedua, golongan remaja perlu membuat bimbingan masyarakat tentang kesan dan akibat daripada gejala sosial yang mudah mempengaruhi diri mereka. Yang ketiga, remaja perlu peka dengan situasi yang berlaku di sekeliling mereka. Remaja ni kadang-kadang dia apabila dia leka, remaja ni kadang-kadang dia leka apabila dia dah dapat benda yang seronok, dia akan leka lah. Dia tak akan fikir pun situasi sekelilingnya. Dah syok-syok bergurau, berjumpa dengan lelaki, dia tak akan sedar. Dia tak akan sedar bahawa lelaki tu pun dah ambil kesempatan terhadap dirinya. Jadi kita ni kena sentiasa pekalah dengan situasi. Jika ada yang cuba untuk mengambil kesempatan, contohnya kita berjumpa dengan kawan lelaki,
Okey, dan kawan lelaki kita tu pun dah mula rapat-rapat, sentuh ni sentuh tu. Okey, kita akan menjauh. Okey, kita mesti menjauh untuk menyelamatkan diri kita daripada gangguan seksual. Okey. Seterusnya, menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada remaja dan keluarga dengan tujuan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, jika di sekolah, jika kita rasa terdapat sebarang masalah, kalau kita tidak dapat share dengan ahli keluarga, kita boleh macam di sekolah kan ada pusat bimbingan dan kaunseling, kita bolehlah berjumpa kepada guru kaunseling tersebut untuk menceritakan kita punya masalah, dan jika ada penyelesaian kita boleh follow. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pada halaman 123, okey, iaitu menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual dari sudut kecekapan psikososial. Okey, kita berhak untuk mengetahuilah, okey, mengetahui cara-cara bagaimana untuk menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual dari sudut kecekapan psikososial. Dia terdiri daripada 4M, iaitu yang pertama mendengar, okay, yang kedua melindungi, yang ketiga mendidik, dan yang keempat memerhati. Okey, kita lihat kepada yang pertama, iaitu mendengar. Okey, ibu bapa harus bersedia mendengar dan membimbing remaja berhubung dengan kesihatan reproduktif seperti hak diri, penganiayaan dan penyakit yang berkaitan. Okey, apabila kita bercerita dengan ibu bapa kita, okey, apabila kita mengadu sebarang masalah, okey, kita kena pastikanlah ibu bapa kita tu bersedia untuk mendengar masalah kita dan sama-sama menyelesaikannya. Okey, yang kedua, melindungi. Remaja perlu dilindungi daripada menjadi mangsa penderaan seksual dan keganasan. Awak sebagai remaja perempuan wajib melindungi diri awak lah. Okey, jangan terlibat dengan benda-benda yang negatif. Okey, jangan terlibat dengan jenayah. Okey, jadi kamu perlu pandailah memilih kawan. Okey, pandai memilih kawan, tapi tolong boleh memilih kawan. Okay, kita boleh berkawan dengan sesiapa sahaja, tapi tolong jangan melakukan benda-benda yang berbahaya. Okey, yang ketiga, mendidik. Okey, mendidik. Remaja diajar untuk mengenali sentuhan selamat dan tidak selamat serta berkata tidak terhadap perkara yang melanggar hak mereka. Okey, jika ada lelaki yang cuba-cuba, okey, yang mencuba untuk dekat-dekat, sentuh-sentuh kawasan anggota yang tidak sepatutnya disentuh, okey, anda semua berhak untuk berkata tidak dan pergi jauh. Okey, jauhkan jarak daripada lelaki tersebut. Okey, yang keempat, memerhati. Remaja boleh mengesan tingkah laku buruk pemangsa serta mengetahui batas dalam pergaulan. Okey, remaja bertindak melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat kehadiran individu yang mencurigakan. Okey, contohlah jika awak sedang berjalan berseorangan kan. Okey, berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenali datang mendekati kita, cuba untuk mendapatkan kita, cuba untuk menyentuh kita. Okay, so awak berhak untuk mengambil keputusan untuk melaporkan kepada yang berkuasa, ataupun awak boleh lari, lari dan menjerit. Okay, minta tolong untuk menarik perhatian orang ramai, okay, agar awak taklah diganggu oleh lelaki yang tidak dikenali. Okey, di sini cikgu ada memberikan tugasan. Okey, cikgu ada memberikan 2 tugasan lah. Okey, 2 tugasan.
Sebentar ya. Okey, cikgu ada beri 2 tugasan. Okey, tugasan pertama sila. Sila buat nota yang ringkas berkaitan dengan topik yang kita pelajari. Okey, hari ini kita belajar mengenai inilah kesihatan diri dan reproduktif. Okey, nanti awak bolehlah buat nota ringkas. Okey, tulis di dalam buku nota. Tulis cantik-cantik. Okey, tulis kemas-kemas. Okey. Dan yang kedua, okey, tugasan yang kedua iaitu cikgu akan berikan link. Okey, link quizzes. Okey, nanti awak semua boleh masuklah ke link tersebut dan minta untuk jawab soalan. Okey, cikgu minta tolong awak semua tolonglah untuk jawab soalan-soalan yang terdapat pada link tersebut. Sebab cikgu boleh pantau. Okey, cikgu akan tengok, cikgu akan cek pelajar cikgu yang jawab soalan tersebut dan cikgu akan beri ganjaran lah. Okey, kepada mereka yang mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga. Tugasan yang pertama tadi tu, okey, buku nota yang cikgu minta anda semua untuk membuat nota ringkas tu, cikgu nak awak hantar kepada cikgu hari ini juga. Okey, sebab kita ada banyak masa lagi. Okey, cikgu nak tugasan satu tadi tu awak hantar ke WhatsApp cikgu. Okey, WhatsApp cikgu. Okey, jadi jika ada sebarang pertanyaan, masalah, okey, berkaitan dengan pengajaran kita ni, awak semua bolehlah terus berhubung kepada cikgu. Okey. Cikgu rasa itu sahaja. Jangan lupa untuk menyiapkan 2 tugasan tadi. Okey, tugasan yang pertama buat nota, kemudian hantar kepada cikgu di WhatsApp. Dan yang kedua buat jawab soalan. Okey. Jawab soalan quizzes tersebut. Nanti cikgu akan pantau daripada situ. Nanti cikgu akan beri hadiah. Okey. Cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Bye.